Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid kebenaran? Alhamdulillah, cikgu harap masing-masing berada di rumah dengan penuh bersemangat untuk menyertai kelas online sejarah tahun 4 pada hari ini. Baik, hari ini 15 Julai 2021, kelas sejarah tahun 4 sebagaimana biasa bersama saya Cikgu Rahmat, dan kita akan pergi ke topik yang baru pada hari ini, iaitu tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Baik, sebagaimana biasa, sebelum memulakan kelas pada hari ini, cikgu ingin ucapkan tahniah. Tahniah kepada 21 orang murid yang telah pun berjaya mendapat markah penuh 100 dalam kuis online Kerajaan Melayu Awal yang dibuat secara dalam talian pada 8 hari bulan Julai 2021. Tahniah 21 orang. Okey. So, kepada murid-murid yang tersenarai namanya di sini, e-sijil telah pun dihantar ke alamat email kamu. Kalau kamu bagi alamat email, adalah sijil yang akan sampai. Jadi balik nanti ataupun sebentar lagi selepas habis kelas, buka email yang telah kamu berikan tu, lihat e-sijil yang cikgu hantar, kamu boleh download dan boleh print sendiri. Ataupun kalau kamu nak tunggu naik sekolah nanti, cikgu akan insya-Allah sediakan sijil yang dah siap dicetak kepada kamu. Baik, mari kita lihat apa yang akan kita belajar pada hari ini. Kita lihat standard kandungan terlebih dahulu. Standard kandungan kita ialah 5.1 tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Manakala standard pembelajaran kita, pada akhir pembelajaran murid-murid akan dapat 5.1.1 iaitu menyatakan struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, pegang kata kunci ni, struktur masyarakat. Okey. Kemudian 5.1.2 murid-murid juga akan dapat menjelaskan maksud tokoh terbilang. Okey, kata kuncinya ialah maksud tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Baik, kita pergi ke tajuk yang pertama pada kelas kita hari ini, iaitu struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 106. Baik, di muka surat 106 ni murid-murid dapat lihat satu piramid. Okey, satu piramid, di mana dalam piramid ini kedudukan paling bawah, yang kalau dalam gambar cikgu ni warna biru, kalau dalam buku teks warna hijau. Yang paling bawah ialah golongan hamba. Okey, ni yang paling ramai ni. Okey, kemudian golongan di atas hamba ialah rakyat. Okey, rakyat. Kemudian di atas rakyat kita ada pembesar. Okey, dan paling puncak di bahagian atas sekali yang bertahta dan berkuasa penuh iaitu sultan. Okey, so sultan dan pembesar ni ialah golongan pemerintah, manakala rakyat dan juga hamba ialah golongan yang diperintah. Inilah struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi cikgu harap sangat murid-murid boleh ingat struktur masyarakat dalam bentuk segitiga ni, sebab manalah tahu bentuk piramid segitiga ni akan keluar dalam soalan kuis nanti. Baik, daripada piramid struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka yang kita lihat sebentar tadi, mari kita lihat pula apakah ciri-ciri masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Baik, boleh lihat buku teks muka surat 107, sebelah dia tu je. Baik, macam yang cikgu sebutkan tadi, dua golongan masyarakat yang terdapat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu satu golongan pemerintah, satu lagi golongan yang diperintah. Okey, baik. Kita lihat golongan pemerintah paling tinggi sekali, berada di puncak
piramid tadi, iaitu sultan. Sultan ni merupakan pemerintah yang tertinggi dan berkuasa mutlak. Dan apa saja yang dititahkan oleh sultan, okey, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka tu wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Okey, dan sultan ini juga sebagai simbol perpaduan rakyat jelata. Okey, di bawah sultan ada pembesar. Okey, pembesar ini fungsi dia sebagai pembantu sultan dalam urusan pentadbiran. Okey, ada banyak pembesar, antaranya yang paling kanan ialah bendahara. Okey, kalau hari ini bendahara ni jawatan dia lebih kurang sama macam Perdana Menteri. Okey, ada Laksmana, okey, ada banyak lagi. Itu nanti kita akan belajar dalam topik yang berikutnya dalam tajuk ini. Okey, seterusnya kita ada golongan yang kedua, iaitu golongan diperintah. Golongan yang diperintah ni terdiri daripada dua yang ada dalam piramid tadi, iaitu yang pertama, rakyat. Rakyat ni ialah pengikut setia sultan ataupun pembesar. Ingat rakyat ni dia bebas, dia jadi pengikut setia, dia boleh bekerja, dia boleh memiliki rumah, dia boleh memiliki tanah. Okey, tetapi berbeza dengan satu lagi golongan yang diperintah, iaitu hamba yang paling bawah sekali. Okey, golongan hamba ni merupakan orang suruhan sultan ataupun pembesar. Jadi mereka yang berada di dalam golongan hamba ni, mereka tidak boleh ada tanah, tak boleh ada rumah. Okey, malah mungkin tak boleh berkahwin pun. Okey, sebagai orang suruhan sultan atau pembesar ni, dia hanya boleh dapat makanan dan juga tempat tinggal sahaja. Okey, apa saja yang disuruh oleh sultan ataupun pembesar melakukan kerja-kerja dan sebagainya, mereka ni wajib patuh ikut arahan. Okey, jadi golongan hamba ni adalah golongan yang paling bawah sekali. Baik, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, bilangan hamba yang banyak menunjukkan kepada status seseorang itu memiliki kekayaan yang yang lebih kaya daripada orang yang lain. Maknanya lebih ramai hamba dia, maka dia adalah orang yang paling kaya pada zaman tersebut. Okey, itulah struktur ataupun kita panggil sebagai masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita akan masuk pula ke topik yang kedua, iaitu maksud tokoh terbilang. So, untuk tajuk ni, murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 108. Okey, so tokoh terbilang merupakan individu yang dihormati. Ingat perkataan ni, cikgu 2-3 kali cikgu pusing-pusing bulat-bulat ni. Kemudian, dan disanjungi oleh masyarakat. Tolong ingat dua patah perkataan ni sebagai keyword, okey, kata kunci. Okey, tokoh terbilang mestilah individu yang dihormati dan disanjungi oleh masyarakat. Okey, selain daripada itu, ada ciri-ciri lain kepada tokoh terbilang ni. Antaranya mestilah seorang yang gigih. Okey, gigih ni kuat bekerja lah. Mempertahankan negara. Okey, rela berkorban untuk negara. Okey, dihormati yang ada kat atas ni tadi. Berwibawa, okey, boleh dicontohi, okey, dicontohi untuk perkara yang baik, okey, bukan perkara yang tak baik. Kemudian seorang yang amanah dan juga berpengaruh, okey, biasanya orang yang ada kekuatan dari segi politik, okey, kuasa, kekuatan, dia antara tokoh-tokoh terbilang yang boleh kita hormati dan sanjungi. Baik, seterusnya mari kita lihat pula
beberapa senarai tokoh terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka. So untuk topik ni, murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 109. Okey, dalam muka surat 109 buku teks tu ada disenaraikan nama tokoh dan juga sumbangan. Jadi cikgu dah pun ringkaskan daripada dalam buku teks tu kepada jadual cikgu ni. Poinnya pun cikgu dah ringkaskan supaya senang murid-murid nak ingat. Okey, kita lihat tokoh yang pertama yang disenaraikan dekat situ, iaitu Parameswara. Okey, Parameswara ni siapa? Dialah orang yang mengasaskan Melaka. Okey, nanti kita akan berkenalan dengan cerita bagaimana Parameswara mendapat nama negeri Melaka. Ada ceritanya. Okey. Baik, nombor 2. Sultan Muzaffar Shah. Okey, baginda Sultan Muzaffar Shah ni melaksanakan sistem perundangan di negeri Melaka. Okey, jadi pada zaman Sultan Muzaffar Shah ni lah diperkenalkan undang-undang laut. Okey, kalau ada orang yang mencuri, apakah hukumannya? Okey, jadi dengan adanya sistem undang-undang yang teratur ini, maka negeri Melaka berkembang maju pesat. Okey, dan tak adalah berlaku kita panggil sebagai jenayah ke ataupun perbuatan-perbuatan yang boleh meletakkan negeri Melaka sebagai sebuah negeri yang tidak selamat pada ketika itu. Jadi bila negeri Melaka selamat, okey, tak ada banyak kes kecurian, maka pedagang-pedagang dari luar pun seronok nak datang berdagang di negeri Melaka. Okey, nombor 3. Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah ni meluaskan Empayar Melaka. Okey, jadi pada zaman Sultan Mansur Shah ni lah negeri Melaka meluaskan kawasan tanah jajahannya dan kawasan takluk. Okey, bukan sahaja di bahagian kawasan Semenanjung Tanah Melayu, tapi juga di bahagian Kepulauan Sumatera di seberang sana. Okey, baik. Nombor 4. Sultan Alauddin Riwayat Shah. Menarik Sultan ni. Kerana Sultan Alauddin Riwayat Shah ni dia antara sultan yang menjaga kebajikan rakyat. So masa zaman Sultan Alauddin Riwayat Shah ni ada satu kisah di Pasar Melaka pada ketika itu ada kes kecurian. Okey, jadi sultan ni dia nak tahu siapalah yang punya kerja mencuri dekat Pasar Melaka pada waktu-waktu malam kan. Okey, jadi sultan pun dengan beraninya telah menyamar sebagai rakyat biasa. Okey, tunggu di tengah pasar pada waktu malam. Okey, dan ketika itulah Sultan Alauddin Riwayat Shah ni berjaya menangkap pencuri yang melakukan jenayah di Kota Melaka pada ketika itu. Okey, kemudian yang kelima, Bendahara Tun Perak. Bendahara Tun Perak ni antara tugas dia ialah menguruskan pentadbiran negeri Melaka dengan cekap. Nanti kita akan baca kisah Tun Perak ni. Menarik kisah Tun Perak ni, ada cerita dia dalam buku teks ni, di mana pada satu ketika tu negeri Melaka nak diserang oleh tentera Siam. Okey, tentera Siam dah ramai dah dekat atas di luar pantai negeri Melaka. Tinggal nak landing je dekat pantai nak serang Melaka. Tapi dengan kerana kebijaksanaan Tun Perak inilah, maka tentera Siam yang nak datang menyerang tu U-turn, patah balik, tak jadi serang Siam, tak jadi serang Melaka. Okey, patah balik ke Siam. Ada kisahnya tu. Okey, nanti kita akan belajar. Dan yang terakhir, yang keenam, tentulah Laksmana Hang Tuah. Okey, antara tugas Laksmana ni ialah menjaga keselamatan perairan. Kalau hari ini macam tentera laut lah dia kan. Okey, mestilah Laksmana ni seorang yang hebat dalam seni mempertahankan diri. Okey, bab kata Laksmana Hang Tuah, takkan Melayu hilang di dunia. Itu Laksmana Hang Tuah yang cakap tu, bukan Hang Buah. So inilah dia senarai 6 tokoh-tokoh terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ada antaranya yang akan kita belajar dengan lebih lanjut dalam topik selepas ini.
Baik, Alhamdulillah murid-murid dah pun selesai menonton video tadi. Video tadi mengukuhkan lagi kefahaman murid-murid tentang struktur dalam masyarakat dalam kerajaan Melayu Melaka. Okey, so berita gembira untuk murid-murid. Pada minggu ini tidak ada sebarang tugasan di rumah. Jadi cikgu ucapkan selamat bercuti. Okey, dan tolong ingat, jangan lupa untuk isi borang kehadiran yang akan cikgu berikan di grup WhatsApp tahun 4. Ataupun murid-murid boleh type URL kehadiran untuk hari ini. Tu ada kat atas tu. Okay, www.bit.ly/datang 15 Julai. Okay, siapa yang tak klik link kehadiran ni, maknanya dia tak dikira datang. Okay, dah habis menonton video cikgu, dah faham apa topik yang kita bincangkan, masuk URL kehadiran, buat segera. Jangan bertangguh-tangguh. Okay, baik. So, sebarang pertanyaan macam biasa, murid-murid boleh ajukannya di WhatsApp ataupun Telegram Cikgu Rahmat 019714 tekan-tekan tak dapat ataupun email cikgu cikgurahmat@live.com ataupun jangan lupa pergi ke web kelas kita, okey, di mana murid-murid boleh menonton kembali rakaman video, okey, dan segala sumber-sumber perkongsian tentang kelas sejarah tahun 4 cikgu kongsikan di web ini, di mana di www.bit.ly/mysejarah. Akhir kata daripada cikgu, kebenaran tak pernah melupakan sejarah. Selamat bercuti. Teruskan bersemangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.